Hello good people, welcome back to Ashraf channel. Okay guys, apa perasaan korang bila korang tahu kan tangki taman korang yang selama ni korang minum, korang cuci itu ini, rupanya dekat dalam tangki tu ada satu mayat yang telah pun berusia lebih 8 bulan tersadar dekat dalam tu. Apa reaction korang guys? Dan itulah yang Acap nak kongsi dengan korang tentang kes yang berlaku di Negeri Sembilan sekitar tahun 2018 guys. Acap sendiri pun terperanjat bila Acap jumpa kes ni. Mungkin ada yang dah tahu, kes ni agak famous juga time tu, tapi Acap nak recap balik tentang kes Muhammad Aiman, tak silap Acap nama dia. Muhammad Aiman, betul. Muhammad Aiman Hakim. And kita nak cerita dengan korang tentang kesimpulan ataupun mungkin kronologi kes ni sekejap lagi, okay? So jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification. And kita terus tengok video sekarang guys. Let's roll it. Okay guys, first kita cerita dulu tentang biodata si mangsa ni guys. Nama penuh beliau adalah Muhammad Aiman Hakim bin Mat Ani. Dia ni berusia 21 tahun dan juga merupakan pelajar tahun akhir untuk Fakulti Sains Komputer dan Matematik di UiTM Raub Pahang. Dia ni katanya kali terakhir dilihat oleh family dia keluar daripada rumah dia dengan menaiki motosikal jenis Modenas. Okey, kalau nak ceritakan pasal kepribadian dia dekat dalam rumah, dia ni tak banyak cakap sangat guys. Dia ni orangnya pendiam tapi dia kind of loving lah. Dia suka bergurau tapi dia tak banyak cakap. Okey, jom kita pergi kat kronologi tentang penemuan mayat Aiman Hakim ni guys. Okey guys, kejadian ni berlaku pada Julai tahun 2018. Ketika itu dia ni minta izin, dia kata dia nak keluar apa semua. Dan macam biasalah dia keluar, dan itu adalah kali terakhir dia dilihat oleh pihak keluarga mangsa guys. Selepas semalaman apa semua, bapak dia cuba try contact dia apa semua, memang tak ada berita, apa pun tak dapat. Bapak dia memang tak fikir banyak guys. Pada esok harinya, ayah dia terus buat laporan polis yang menyatakan anak dia telah pun hilang. Lepas laporan polis dibuat, dia ni kira status orang hilang lah. Polis pun menjalankan siasatan dan tiada apa-apa berita pada waktu tu, tak ada apa-apa update. Mungkin waktu tu polis tengah mencari lagi ke mana keberadaan Aiman Hakim ni guys. Tapi satu berita yang menyayat hati telah pun diterima oleh family dia pada waktu tu guys. Pada Mac tahun 2019, satu mayat telah pun dijumpai oleh pihak syarikat air Negeri Sembilan yang ketika itu membuat pantauan kualiti air dekat tangki tersebut. Kata mereka menjumpai satu objek yang terapung, dan bila dia orang macam pergi tengok dekat sikit guys kan, dia orang nampak itu merupakan tubuh manusia yang telah pun berkecai dan hampir pecah lah, senang cerita, dalam air kan. Dia dah kembang, dia dah koyak, yang tinggal pun hanya rangka-rangka separuh badan sahaja. Tapi waktu tu diorang tak mengonfirmkan, diorang tak mengesahkan bahawa itu merupakan mayat Aiman Hakim tadi yang dilaporkan hilang tu kan. Tapi selepas siasatan dijalankan pada hari tersebut juga guys, sepanjang 3 km tak silap Acap, perjalanan diorang punya area lah, radius area siasatan diorang ni, diorang terjumpa satu motosikal jenis Modenas dekat satu ladang kelapa sawit guys pada waktu tu. Dan selepas diselidik nombor pendaftaran apa tu semua, ternyata itu adalah motosikal jenis Modenas yang dipandu kali terakhirnya oleh Aiman Hakim tadi guys. So guys, lepas diorang jumpa motor tu guys, pihak bomba pun tiba di tempat kejadian. So bila disampai, diorang nak cuba keluarkan mayat daripada tangki tersebut. Sebab tangki tu seorang dua memang tak boleh settle bai, tangki kan. So bila pihak bomba ni sampai, diorang keluarkan mayat tu dan beberapa cebisan yang berada yang terapung dekat dalam air tu, diorang terjumpa beberapa barang-barang peribadi milik seseorang guys. And paling crucial sekali diorang jumpa adalah dompet guys. Dompet yang dekat dalam tu ada kad pengenalan yang bernama Muhammad Aiman Hakim bin Mat Ani. So, pertemuan ni sepatutnya dah diboleh disahkan oleh mana-mana pihak bahawa itu adalah mayat
mangsa yang hilang. Tapi pada waktu tu polis masih lagi orang kata apa, nak angkat mayat tu bawa balik untuk melalui satu ujian DNA guys. Memang dia orang kena sahkan lah, dia orang kena confirmkan lah. Kalau tidak mana boleh, oh okey jumpa kan, mana tahu itu mayat orang lain, wallet orang lain, pencuri ke, boleh cakap juga kan. So lepas ujian DNA ni jalan agak lama juga guys, sebenarnya prosedur ni berjalan, baru mereka mengasahkan bahawa itu memang mayat Muhammad Aiman Hakim bin Mat Ani tadi guys. Jawab kenapa ujian DNA tu mengambil masa yang agak lama, tak silap acap hampir 2-3 bulan juga, disebabkan cepisan-cepisan mayat tu sebenarnya dah susah untuk mereka cantumkan balik dan menjalani ujian secara teliti tau. Sebab diorang punya bahagian ni dah tak sempurna. Bila dah dalam air kan, dia dah kembang, dia dah berderai. Sebab tu dia memakan masa yang sangat-sangat lama dan prosedur berakhir dalam masa hampir setahun juga guys sebenarnya. Polis terus mengesahkan ini adalah mayatnya, dan lepas tu family diorang pun ada juga cuba untuk mengklasifikasikan kes ini sebagai kes jenayah ataupun semua. Tapi polis telah pun mengesahkan ini hanyalah kes mati mengejut. Tiada unsur jenayah ada kat dalam ni. Cuma penemuan mayat Aiman Hakim ni menjadi sangat-sangat misteri. And macam mana dia boleh berada dekat dalam tangki tersebut? Adakah dia sendiri masuk, ataupun dia dibawa masuk, ataupun dia dihumban masuk? And itu masih lagi jadi misteri. Tapi polis tak menjumpa apa-apa yang boleh dikaitkan dengan hal-hal jenayah guys. Berhubung dengan kes penemuan mayat dalam tangki air ni guys, of course lah, bila kita tahu ada tangki air dekat sesebuah kawasan tu, tangki air tu digunakan untuk menyalur kepada kawasan-kawasan yang berdekatan. Sumber utama kan, senang cerita. Haish, kau bayangkan kalau rumah korang kan, kau dah minum air. Aiman Hakim ni, dia hilang dalam lingkungan 6 bulan sebelum mayat dia dijumpai dalam tangki air tersebut. Katakanlah mayat tu memang dah 6 bulan dah dalam tangki tu. Kau bayangkan penduduk-penduduk sekitar situ menggunakan sumber-sumber air yang bercampur dengan sisa-sisa cebisan mayat Aiman Hakim tu guys. Oh my gosh, kalau aku kat situ mungkin aku akan termenung beberapa minit. Tapi bukan nak kata mengaibkan mayat si mangsa, tidak, tak ada niat. Tapi ini orang kata apa, secara logiknya lah, reaction logiknya bila kita tahu benda-benda macam ni berlaku dekat sekeliling kita guys. Memang ada isu guys pada waktu tu, di mana penduduk-penduduk setempat marah apa pasal syarikat air ni tak buat kerja ke? Lepas 6 bulan baru cari dekat dalam tangki tu, baru tahu ada mayat ke apa. Ini bukan mayat tikus ke mayat binatang, ini mayat orang. Dia kata macam tu lah. So waktu tu dah kecoh apa semua, syarikat air pun dah orang kata apa, dah mula nak bertanggungjawab tentang isu ni, and keluar satu kenyataan daripada Mufti guys. Pada waktu tu Mufti pun masuk campur lah dalam hal ini, sebab benda ni melibatkan hukum juga sebenarnya. Apa hukum kita minum air yang ada mayat, yang ada, tak tahu macam nak cakap kan, tapi ada kaitan macam tu lah. Bila Mufti ni jelaskan, dia kata yang apa yang kita minum tu adalah hukumnya makruh. Makruh sebab apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu sumber air itu bercampur dengan mayat. Sebab kalau kita tahu, takkanlah kita pergi minum, ya tak? So bila kita dah jadi macam tu, kita tak tahu sumbernya datang daripada mana, and air tu keluar macam biasa guys. Lainlah kalau air tu keluar berbau ke, color dia lain ke, rasa dia pelik ke, yang itu memang kita kena buat sesuatu lah. Sebab kita dah tahu kan, air ni memang ada problem, tapi kita dok minum air tu semua sama, cuma dekat atas tu ada masalah sikit. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita tahu, kita tak minum. Sebab apa? Rasa dia masih tak berubah, tidak berwarna dan tidak berbau guys. So Mufti cakap makruh lah, tapi yang dah minum tu tak boleh nak terima lah perkataan makruh tu lah kot. Tapi tak apalah, nak macam mana kan, benda dah jadi kan. Kalau kita dekat tempat ahli keluarga pun, kita pun tak nak benda-benda ni macam ni jadi. Tapi itulah, tapi Alhamdulillah lah, bila Mufti dah keluar pasal kenyataan tu, kata makruh apa semua, rakyat-rakyat yang ada dekat situ mungkinlah aku rasa akan terkesan, tapi diorang akhirnya redha lah.
mungkin itu rezeki orang kan. Kalaulah kata wujud kesan-kesan jenayah dekat dalam kes ni, kita dah tak boleh cakap banyak lah kan. Kita nak cakap, kita nak bagi teori pun tak boleh sebab polis pun dah sahkan. Another one guys, ada lagi satu spekulasi yang agak dahsyat juga Acap dengar, tapi Acap tak rasa benda ni betul lah. Sebab diorang kata mungkin Aiman ni ada mengalami something depresi ke apa-apa ke kan. Dia ada sebenarnya buat percubaan untuk bunuh diri dengan cara melemaskan diri. Tapi kalaulah kata nak terima pandangan ni guys, Acap tak terima. Sebab mana ada orang bunuh diri dengan keadaan menyeksa diri sendiri kan. Baik-baik macam tu, dia baik telan ubat je ke, bagi cepat sikit. Kau bayangkan nak lemaskan diri tu bukannya senang kan. And then dipilih tangki tu, and satu benda yang tak logik lah, senang cerita. And satu lagi guys yang Acap mungkin perasan kat sini, tentang jumpanya motor Modenas milik mangsa ni guys. Bagi Acap benda tu agak pelik jugalah. Lepas 6 bulan benda ni jalan, siasatan kes ni berlangsung, takkan tak ada pihak langsung kan yang jumpa motor mangsa ni. Lepas mayat dia dah jumpa, baru nak jadikan cerita jumpa motor dia. And ada juga yang kata benda-benda ni ada berkaitan dengan unsur-unsur mistik ataupun makhluk-makhluk halus. Itu kita tak nak komen lebih lah. Wallahualam lah, senang cerita kan. So guys, itulah dia yang Acap nak kongsikan tentang kes ini. Pernah menggemparkan dekat area-area Negeri Sembilan sana. Memang sangat-sangat menakutkan dan juga mengejutkan untuk penduduk-penduduk dekat sana. Tapi itulah yang Acap nak kongsikan kepada korang. Okay, so Acap rasa sampai sini saja video Acap untuk kali ini guys. So kalau korang nak video-video macam ni lagi, korang boleh komen kat bawah. And check lah sumber-sumber tangki korang kan. Manalah tahu kes-kes macam ni tak mustahil berlaku lagi, dan harapnya jauh lah daripada kita. Okay, so I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Bye bye.